Okey gang, kembali lagi dengan saya dan Paras Katek. Dalam video kali ni, bajet korang ada RM2,000. iPhone apa yang padu, iPhone apa yang berbaloi untuk tanda harga RM2,000? Pada pendapat aku untuk tahun 2022 ni, apa dia iPhone dia? Simple, mudah saja. Nombor satu, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max dan iPhone 12. Dalam video ni aku bukan nak cerita dengan detail apa spek-spek dia, tapi aku nak ceritakan apa kelebihan ketiga-tiga iPhone ni dari sudut masing-masing, dan aku nak tunjukkan siapa yang patut beli salah satu iPhone ni lah. Kalau korang ada bajet RM2,000, tengah fikir nak beli iPhone yang mana satu, mungkin video ni untuk korang. Jom. Okey, jujurnya ketiga-tiga iPhone ni semuanya okey, semuanya padu, harga pun okey. Adalah bezanya antara ketiga-tiga phone ni. Okey, yang pertama sekali kita bincangkan tentang iPhone 11 Pro. Dan aku memang gunakan iPhone 11 Pro ni pada tahun lepas sepanjang tahun, tapi pada tahun ni aku dah upgrade kepada iPhone 12 dan aku akan cerita kenapa lah. Untuk siapa iPhone 11 Pro ni, nombor satu adalah untuk orang yang minat compact punya phone, yang phone yang sedap pegang dekat tangan. Ini adalah untuk korang lah, sebab saiz dia tu yang paling compact antara ketiga-tiga iPhone ni. Nombor dua adalah untuk orang yang bajet rendah, sebab antara ketiga-tiga iPhone ni yang paling murah adalah iPhone 11 Pro. Aku akan ceritakan harga semasa dia kejap lagi. Ok, spek sikit memang ok untuk tahun 2022. Dia pakai A13 Bionic chip yang memang masih lagi padu. RAM dia 4GB RAM, memang ok lah senang cerita. Dari segi performance dia tak kalah pada iPhone 12, memang ok, memang sangat-sangat boleh digunakan. Nak main game untuk tahun 2022 yang berat-berat pun masih boleh main. Skrin dia padu, OLED 5.8 inci. Bateri dia ok, 3000 lebih mAh yang memang boleh tahan satu hari. Dia ada key wireless charging pun ada. Design dia pun lawa lagi, dia curve sikit dan berkaca, memang rasa-rasa premium jugalah. Dan yang paling penting macam aku cakap tadi, dia punya feeling dekat tangan tu dia lebih rasa compact lah berbanding dengan iPhone 11 Pro Max ataupun iPhone 12. Kamera dia ada 3 kamera dengan telephoto punya lens lagi lah. Semuanya 12 megapiksel, semuanya ok. Kamera depan pun ok. Dan yang paling penting harga dia. Harga dia bermula pada harga lebih kurang RM1,800 hingga RM2,100 korang boleh dapatkan iPhone 11 Pro ni, daripada 64GB hingga 256GB bergantung kepada capacity dan juga keadaan phone tersebut lah. So korang kena jaga-jaga kalau nak tengok iPhone yang second hand ni, make sure iPhone yang ok. Aku ulang balik, untuk 11 Pro apa kelebihan dia? Nombor satu, harga dia murah. Nombor dua, spek dia masih lagi padu. Dan nombor tiga, saiz dia yang compact lah untuk 11 Pro ni. Ok dah, kita cerita pasal 11 Pro Max. So overall sebenarnya simple je aku nak cerita kat korang. 11 Pro Max ni sebenarnya adalah iPhone 11 yang dibesarkan. Dia punya saiz tu lagi besar, bertambah lebih berat, bateri dia tambah juga, skrin dia lebih besar. Jadi untuk siapa iPhone 11 Pro Max ni? Untuk mereka yang suka skrin yang besar, yang memang pakai consume media untuk skrin yang besar, itu adalah untuk korang. Overall dari segi performance sama macam 11 Pro, dari segi kamera dia pun sama macam 11 Pro, dari segi design dia tu saiz besar lah, tapi design overall lebih kurang sama macam 11 Pro juga. Cuma je badan dia besar, dan aku tahu ramai orang yang suka iPhone yang berbadan besar dan skrin display yang lebih besar untuk tengok YouTube, tengok Netflix, tengok video apa semua kan. Sebab bateri dia pun lebih besar pada 3900 lebih mAh, lebih 900 mAh pada iPhone 11 Pro tadi. So 11 Pro Max ni memang sangat-sangat padulah dari segi bateri dia, dan disebabkan saiz dia lebih besar, harga dia pun lebih besar lah senang cerita. Tapi tak adalah besar sangat. So harga dia bermula pada lebih kurang RM2,100 untuk tahun ni, dan pada bulan ini Julai 2022 RM2,100 sehingga RM2,500 bergantung pada saiz, capacity dan keadaan phone tersebut lah. Korang boleh cari. Kalau korang nak tahu kat mana nak cari iPhone ni, aku akan sediakan link video kat mana aku beli iPhone aku dekat hujung video ni nanti. Dan overall untuk 11 dan 11 Pro, kamera dia pun masih ok. Dia pun memang boleh hasilkan gambar yang cantik, video pun masih ok, boleh hasilkan video yang lawa. Tapi kenapa aku upgrade daripada 11 Pro kepada iPhone 12? Inilah cerita dia. Nombor satu, yang paling aku suka adalah dari segi design dia. Design dia lebih berkotak berbanding dengan iPhone 11 Pro dan Pro Max, dan dia adalah design yang terbaru lah senang cerita. Dan DNA design ni masih dibawa kepada iPhone 13 dan 13 Pro, Pro Max untuk tahun 2022 ni. Apa lebihnya lagi? Untuk mengetahui korang, Face ID kalau nak pakai face mask, korang kena pakai iPhone 12 dan ke atas. Sebab iPhone 11 ke bawah, Pro, Pro Max semua pun
tak boleh gunakan Face ID sebab Apple memang bagi feature ni untuk iPhone terbaru sajalah. Bermula iPhone 12 hingga 13 Pro Max yang terbaru sahaja. Dan juga kamera dia, walaupun kamera dia dua je, dia ada wide dengan ultra wide, dia tak ada telefoto macam 11 Pro dan Pro Max. Tapi percayalah cakap aku, gambar yang dihasilkan untuk iPhone 12 ni adalah lebih cantik berbanding dengan iPhone 11 Pro dan Pro Max, disebabkan dia punya neural engine dan dia punya pemprosesan untuk iPhone 12 dan ke atas ni dah lebih diperbaiki lah, senang cerita. Dan memang ada bezanya, walaupun dia punya difference tu nampak macam sikit-sikit je kan, tapi memang ada beza dia. Pada pendapat aku, iPhone 12 dapat hasilkan gambar yang lebih lawa berbanding iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max. Tapi macam aku cakap tadi, sikit je lah nampak beza dia. Siapa yang memang nak lawa lebih sikit tu, iPhone 12 lah. Tapi aku tak kata yang iPhone 11 Pro dengan Pro Max tu gambar dia tak lawa. Masih lawa lagi sebenarnya. Dan apa lebihnya lagi, skrin dia skrin OLED sama juga, tapi saiz dia besar sikit, 6.1 inci, berbeza dengan 11 Pro. Tapi 11 Pro Max yang paling besar lah. Bateri dia kurang sikit pada 2800 mAh plus. Dia kurang, tapi pada pendapat aku untuk day to day use, aku tak rasa beza pun menggunakan iPhone 12 ni dengan iPhone 11 Pro yang aku gunakan sebelum ni. Dia ada MagSafe punya charge lah. Siapa yang suka wireless charging, nak pakai fast wireless charging, boleh charge hingga 15 watt fast charging menggunakan wireless. Dan juga harga dia sebenarnya adalah sama lebih kurang macam iPhone 11 Pro Max. Dia dijual pada tanda harga lebih kurang 2,100 hingga 2,500 ringgit untuk saiz 64GB hingga 128GB lebih kurang lah. Dan kalau 256 lagi mahal lah, senang cerita. Tapi korang boleh dapatkan ketiga-tiga iPhone ni macam dekat-dekat harga dia, lebih kurang 2,000, 2,100 macam tu boleh dapat antara ketiga-tiga iPhone ni. Tapi pada pendapat aku yang paling cantik adalah iPhone 12 ni lah. Nak lagi cantik, cuba korang tekan butang subscribe dekat bawah tu. Memang lagi cantik aku rasa. Pada pendapat aku, ketiga-tiga iPhone ni tak ada masalah untuk guna tahun 2022. Kalau korang ada bajet lebih kurang RM2,000, korang boleh consider untuk ambil antara salah satu daripada tiga-tiga phone ni. Dan kalau korang tengok in-depth review untuk iPhone 12 pada tahun 2022, aku sediakan link dekat sini. Dekat mana aku beli iPhone second hand ni semua, aku sediakan link dekat sini. Sekian saya dan Paraskatek. Jangan lupa subscribe. Ciao.